Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat inayah dan taufiknya memilih kita untuk beribadah dan memuji-mujinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Kalau kita ingat lagi tuan-tuan, sebelum ni kita ada berkongsi satu amalan zikir istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hati manusia biasa macam kita ini tentulah tidak terlepas daripada segala dosa. Kita manusia biasa, kita bukannya Nabi ataupun Rasul yang maksum. Kita bukannya para awliya, para siddiqin yang mahfuz, yang terjaga daripada dosa. Bahkan kita manusia biasa yang mungkin hari ni kita buat, esok kita bertaubat, lusa kita buat balik. Maka sekiranya tiada amalan istighfar, tiada amalan taubat dalam hidup kita buat, maka tentulah banyak titik-titik hitam yang kena pada hati kita, yang asalnya suci bersih tetapi dinodai, dikotori oleh titik-titik hitam. Sebagaimana dalam ayat yang saya sebut tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kalla bal ran. Ran itu apa dia? Rana itu adalah titik-titik hitam ala qulubihim, atas hati-hati mereka, bima ma kanu yaksibun, di atas apa yang dia kerjakan, dia usahakan. Maka maknanya setiap dosa kita ada titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam, satu dosa, satu titik hitam, sehinggalah hati kita itu hitam. Nah, bila hitam, dia sukar untuk menerima nasihat, menerima ilham, menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan rahmat Allah nak turun bagi petunjuk pada dia, hak tu lain. Tetapi hati yang hitam ini sukar dia nak dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah apabila dia tengok orang yang kuliah, mengajar, dia rasa tak selesa. Nah, dia rasa tak suka, kerana dia rasa perkara itu tidak berguna pada dia. Maka sebenarnya orang ini ada penyakit hati. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika hati itu tidak dibersihkan, Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka, kasih kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kalaulah kita tafsirkan ataupun kita terjemahkan bersuci itu ialah bersih diri, maka kita tengok ayat Al-Quran itu tak ada kaitan dua tu. Satu suruh taubat, satu suruh
bersih baju, bersih pakaian. Apakah bersih sini? Tentu berkait dengan tawabin. Maka kebersihan itu adalah kebersihan hati. Maka orang yang bertaubat itu dalam masa yang sama dia membersihkan hatinya. Kita ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala utuhkan malaikat hak tulis amal baik, amal buruk. Dikatakan malaikat yang di sebelah kanan menguasai, lebih haibah lagi, menguasai malaikat yang di sebelah kiri. Maka apabila seseorang hamba itu melakukan satu kebajikan, satu kebaikan, maka terus dia tulis dengan 10 kebaikan. Manakala malaikat yang di sebelah kiri kita apabila melakukan kejahatan, maka dalam satu hadis disebut malaikat itu menunggu selama 6 jam. Nah, 1 saat, 6 jam tunggu untuk tulis. Tunggu dulu. Moga-moga orang yang berdosa itu akan bertaubat, akan minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika selepas 6 jam itu tidak bertaubat, maka baru ditulis dengan satu dosa. Rahmat Allah pada kita. Tetapi selepas 6 jam itu kita pun bertaubat. Astaghfirullahalazim, aku ni buat dosa, ya Allah, ampun dosa aku. Dihapuskan semula hak dia tulis sebagai dosa dalam buku amalan kita. Maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka amat malanglah bagi orang yang dia tak suka untuk beristighfar, tak suka untuk bertaubat pada Allah. Maka kita sehari-hari ni tuan-tuan, sebaik-baiknya sehari-hari ni hak Nabi ajar kita paling kurang 70 ataupun 100 istighfar. Tetapi dalam tariqah yang kita bawa ni, bukan kita nak lari daripada sunnah Rasulullah kata 100, tetapi kita nak buat banyak sikit sebab hati kita kotor. Buat banyak sikit tu lari pada sunnah tak? Sedangkan Allah kata wadhkurullaha katsira, sebutlah, ingatlah Allah banyak-banyak. Istighfar tu kita sebut apa dulu? Astaghfirullah, Allah juga kita sebut. Maka bila kita minta ampun pada Allah, tentulah banyak kita sebut akan Allah. Maka itulah yang Allah suka. Maka kita sehari-hari kita buatlah amalan istighfar itu sebanyak-banyaknya. Kita sebut sebelum ini sebanyak paling kurang pun 1000 sehari. Bahkan ada, mungkin saya pernah cerita, wallahualam tak ingat. Ada seorang yang biasa dia kerja balik pukul 6.30 sampai rumah pukul 7. Dia kata, ustaz, saya mula-mula buat istighfar hak kita kongsi dengan dia ni, betapa beratnya. Dia kata istighfar astaghfirullahalazim. Oh, tu batuk. Hak tak batuk-batuk jadi batuk. Mula-mula buat. Lepas tu dia kata, apabila dah sampai mungkin dalam lebih kurang 30,000, 40,000, maka dia kata ketika itu saya mula dapat beristighfar sebanyak 10,000 sehari. Orang kerja bukan orang pencen. Orang pencen mungkin boleh, tak ada kerja lain, dia duduk saja je. Ni orang kerja, saya boleh buat sebanyak 10,000 sehari. Maka adakah lagi, kalau kita fikir logik akal kita, kalaulah satu kuali itu yang penuh hitam, yang lama, yang tidak dibasuh, disental dia 10,000 kali sehari, adakah lagi tinggal kekotoran pada kuali tersebut? Maka kita tanya diri kita,
Jika kita mampu buat sebegitu, adakah lagi kekotoran yang dapat melekat dalam pada hati kita jika kita mampu beristighfar sebanyak tu. Tapi orang yang sentiasa buat dosa, maka satu titik itu, titik hitam itu, dia tidak rasa satu perkara yang besar. Dia biasa duk kotor, datang satu titik hitam lagi, tak rasa itu perkara yang besar. Tapi kalau orang jarang-jarang buat dosa, sekali buat dosa rasa menyesal, walaupun perkara itu hanya perkara yang kecil. Begitu juga orang yang hatinya bersih, kuali itu bersih, dah berkilat dah, tiba-tiba ada kena benda hitam sikit ya, maka dia rasa tak selesanya. Maka tentulah dengan sedaya upaya dia, dengan bersegera dia ambil kain lap. Nah, sebab berkilat tu nampak tak cantik, ada sedikit kekotoran. Begitulah orang yang hatinya bersih, bila dia buat dosa, Allah bertaubat dia, malam dia solat taubat lagi, istighfar dia sebanyak-banyaknya, menangis dia, kerana hati dia bersih. Kalau hati tak bersih, dia tak rasa apa-apa. Jadi apabila sebut bab dosa ni ada satu kisah, mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah ni. Kisah tentang seorang pada zaman Rasulullah, nama dia Wahsy. Wahsy ini dia adalah orang kata khadam kepada Abu Jahal. Pada satu peperangan Badar, Sayyidina Hamzah telah berjaya membunuh Abu Jahal. Maka kerana dendamnya, isteri Abu Jahal ni berdendam dengan Hamzah pada peperangan Uhud. Selepas pada Badar itu, perang Uhud pula. Maka dia suruh hamba dia Wahsy ini yang terkenal dengan ketepatan merejam lembing, tepat rejam lembing dia. Wahsy dia tak cari orang lain dalam perang, dia tak cari orang lain, aku nak cari Hamzah. Nah, mungkin Hamzah tengah sibuk berperang ni, dia pergi ke belakang, baling lembing, mati Hamzah. Maka isteri Abu Jahal ni belah perut, ambil jantung, makan dia, nak rasa dendamnya. Tu kita cerita tu ke tepi. Cuma Wahsy ini yang telah bunuh sahabat, bapa saudara Rasulullah yang Rasulullah sangat cintai, kasih dia pada Hamzah ni. Maka satu ketika Wahsy ini menulis surat, dah lama lepas tu lah, Islam dah tersebar luas ni, menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Dia dari Mekah tulis surat ke Madinah. Dia kata apa? Sesungguhnya saya ingin masuk Islam, tetapi terhalang oleh satu ayat. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Maksud dia, dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan siapa yang berbuat itu maka ia menanggung dosa. Ayat tu kata, siapa buat apa? Mempersekutukan Allah, membunuh tanpa hak, berzina, maka dia ni menanggung dosa. Dalam ayat itu, maka kata Wahsy, ya wahai Muhammad, dia tak panggil Rasulullah lagi. Nah, wahai Muhammad, aku ni buat semua.
mempersekutukan Allah aku buat, bunuh tanpa hak pun aku buat, berzina pun aku buat. Aku nak masuk Islam ni macam mana? Jadi terhalang aku nak masuk Islam sebab ayat ni, kata Wahsy. Maka turun ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah kata, kecuali orang yang bertaubat. Hak buat tadi tu, kecuali orang yang bertaubat dan beramal soleh, maka untuk mereka Allah menggantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Tu ayat tu. Hak membuat dosa tu tak apa, tapi kalau kamu bertaubat, Allah tukar. Bertaubat dan buat amal soleh, Allah tukar dosa kamu itu dengan kebaikan. Maka Wahsy pun tak puas hati lagi. Dia kirim surat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya wahai Muhammad, di dalam ayat ni ada satu syarat lagi. Illa man taba wa amila salihan. Kecuali orang yang bertaubat. Aku boleh bertaubat. Wa amila amalan salihan. Untuk buat amal soleh aku tak pasti lagi. Kerana ayat ni kata, kalau siapa bertaubat, buat amal soleh, maka Allah ampun. Aku boleh bertaubat, tapi buat amal soleh aku tak jamin boleh buat amal soleh. Ada syarat lagi dia kata ayat ni. Maka turun ayat seterusnya. Dengan sebab Wahsy ni turun ayat. Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah kata, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kepada sesiapa yang mempersekutukannya, dan mengampuni semua dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ada setengah kita dengar orang baca ayat ni, dia baca ayat ni semata-mata Allah ampun semua dosa kecuali dosa syirik. Mungkin tiba-tiba dalam ramai-ramai ni, bukan sini lah, ramai-ramai antara kita ada yang pernah dulu tikam nombor ekor, pergi ke kubur, minta daripada kubur, minta daripada apa, macam-macam lah, pokok ke apa, telah melakukan perkara syirik. Mari masjid nak bertaubat, tiba-tiba ustaz kata semua dosa Allah ampun kecuali dosa syirik. Maka aku nak pergi ke mana? Baik aku ulang lagi dosa, kalau bertaubat pun tak ampun. Baik aku kembali pada dosa-dosa, kerana aku tetap tidak diampunkan oleh Allah. Kembali dia. Tapi bagi orang tahu sejarah penurunan ayat ni, kita dengar lepas ni. Bila dengar ayat ni, Wahsy kata, wahai Muhammad, dalam ayat ni ada syarat lagi. Apa semua dosa tapi tak ampun dosa syirik. Sedangkan aku buat dosa syirik. Aku dulu sembah berhala dulu, buat dosa syirik. Maka untuk menjawab Wahsy ini, turunlah ayat. Ayat ini ayat yang menyelesaikan semua masalah Wahsy itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Allah firman. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah pada orang ini dan kepada seluruh manusia, wahai hamba-Ku yang telah memboroskan dirinya, yakni yang telah berlebih-lebihan sebelum ni, yakni membuat dosa ataupun melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ulang saya, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Wahsy, kerana Wahsy menganggap ayat ini tidak ada syarat lagi. Maka ia pergi ke Madinah dan masuk Islam. Maka kita ambil daripada sini, kita ni tuan-tuan, kalau kita rasa berdosa, Allah ampunkan dosa kita ni. Tuhan ampun kau. Jumpa ustaz saya banyak dosa sangat ni, Tuhan ampun kau. Tanya dia, kamu pernah tak bunuh orang? Bunuh sahabat, pernah tak bunuh sahabat? Kamu pernah tak berzina? Kamu pernah tak mempersekutukan Allah? Tak. Semua saya tak buat. Maka yakinlah bahawa hak buat tu pun Allah ampun, apatah lagi dosa-dosa hak kita biasa buat. Yang penting bila kita rasa Allah ampunkan dosa kita, kita telah su'uzzan pada Allah. Kita telah bersangka buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keampunan Allah itu sangat luas bagi kita. Jadi dalam peristiwa ni, dalam ayat ni jelas menunjukkan bahawa disuruh kita bertaubat. Disuruh kita bertaubat walaupun apa dosa kita sekalipun, dan yakinlah bahawa Allah itu akan mengampuni dosa kita. Kalau kita buat dosa, kita rasa dosa besar, seperti apa? Dulu banyak tinggal solat ustaz masa muda, banyak dosa saya. Kita qada. Ada orang dia kata mungkin keras sikit pandangan dia. Dia kata qada ni kena buat, macam mana pun kena buat. Haram sembahyang sunat kalau ada qada. Lepas sembahyang isyak orang lain sembahyang sunat, kamu kena qada, dia kata. Bulan Ramadan orang sembahyang tarawih, kamu kena qada. Haram sembahyang tarawih. Sebenarnya Islam tidak begitu. Ada solat sunat yang ada waktunya, seperti solat sunat tarawih datang sekali setahun. Ada solat sunat tahajud yang waktunya selepas pukul 12. Ada solat sunat witir selepas isyak, sebelum subuh. Maka yang diharamkan solat sunat ketika kita masih lagi ada solat qada, iaitu solat sunat mutlak, solat sunat yang saja-saja. Kalau belajar fiqh, solat sunat mutlak ni niat dia, lafaz niat dia usalli, sahaja aku semayang. Semayang apa? Nak semayang sebab semua sunat aku buat belaka dah. Aku tak ada qada dah. Nak semayang je. Lepas semayang, lepas usalli, Allahu akbar. Semayang apa? Sunat mutlak, saya saja semayang. Buat hak ni baru haram. Tapi datangnya bulan Ramadan, terliur kita orang buat tarawih, maka buatlah kita. Yang penting qada itu berjalan, sunat itu berjalan. Bukannya kita buat sunat itu, kita melebihkan yang sunat daripada yang fardu. Kerana mungkin ada orang yang 20 tahun tinggal semayang,
Berapa puluh ribu nak qada tuan-tuan? Sempat tak dengan umur kita? Adakah Allah pandang dengan bilangan tu? Cukup baru aku ampun, tak cukup aku tak ampun. Kalau manusia mungkin gitu, tapi Allah tidak begitu. Kita minta ampun dengan dia, kita qada itu satu penyesalan, dan insya-Allah dah ada dah pengampunan. Tapi sebab tanggungjawab kita, kita buat juga tiba-tiba meninggal kita tanpa sempat menghabiskan semua qada kita. Adakah kita dalam neraka, tuan-tuan? Kita kena yakin rahmat Allah tu sangat luas. Allah tak kira pada bilangan tu, kira pada penyesalan, kesungguhan kita untuk bertaubat. Kita buat fardu qada tu dan kita buat sunat. Malam kita bangun buat tahajud, buat solat sunat taubat, buat solat sunat witir. Lepas tu kita buat qada isyak. Tadi buat dah qada, buat isyak pula ke, buat qada subuh ke, buat esok buat pula. Islam tidaklah kata straight gitu. Nah, hebatnya agama ni, Al-Quran dan hadisnya sendiri. Orang yang belajar hadis yang sama, ayat yang sama, kefahaman dia agak keras. Orang yang belajar hadis yang sama, ayat yang sama, tapi kefahaman dia lebih mendalam dan dia sangat berlemah lembut. Kebiasaannya orang yang agak keras itu kerana kurang dalam ilmu dia. Kalau tok-tok guru ni kita jumpa dia ada hak haram, tidak kata haram ni tak boleh, macam mana tak boleh. Ada cara dia, ada jalan penyesalan dia. Sebab Islam itu bukan nak jadikan kita robot. Ni tak boleh, tu tak boleh. Ada jalan dia. Jadi bila Islam dibawa secara keras, maka orang akan jauh daripada Islam. Apabila kita melakukan dosa, terutamanya dosa-dosa yang besar, maka ramai ulama menyebut bahawa perlulah kita solat sunat taubat. Tidak cukup dengan istighfar astaghfirullahalazim, tak cukup, melainkan kena solat sunat taubat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maka orang pun pertikai. Ada setengah orang dikata, mana ada solat sunat taubat, Nabi tak pernah buat. Nah, mana ada hadis, mana ada dalil bahawa boleh buat solat sunat taubat? Kita ni hak tak berapa tahun ni pergi beli buku Ismail Kamuh tu, solat sunat. Ada solat sunat taubat. Ismail Kamuh tak belajar ke? Nah, cek kitab-kitab ulama lain, ada juga solat sunat taubat. Reka ke Ismail Kamuh, reka? Ulama-ulama dulu reka ke solat sunat taubat? Maka tuan-tuan, dalam satu hadis ni, setakat ni saya jumpa hadis ni, daripada payah kita nak dengar hadis daripada Abu Bakar. Nah, jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayatawadda'u fayuhsinu al-wudu'a wa yusalli rak'atayn wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma tala wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Panjang lagi ayat ni, saya baca separuh. Sebab dia wa fi riwayatnya, ada riwayat lain pula. Dalam hadis ni Nabi kata, tiada seseorang hamba yang berdosa kemudian ia berwuduk, ambil air sembahyang dengan sempurna,
Kemudian ia sembahyang 2 rakaat. Kemudian dia membaca istighfar, minta ampun daripada Allah, melainkan diampunkan oleh Allah baginya. Kemudian dia membaca ayat, dan siapa berbuat kejahatan atau menganiaya pada dirinya kemudian meminta ampun, pasti akan mendapat pengampunan daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nak sebutnya dalam hadis ni, Nabi kata seorang hamba yang berdosa, dia sedar dia buat dosa, dia pun pergi ambil air semayang. Lepas ambil air semayang, dia sembahyang 2 rakaat. Semayang apa tu? Semayang subuh. Semayang apa? Sembahyang minta ampun. Lepas dia sembahyang, dia pun minta ampun dengan Allah, istighfar banyak-banyak. Maka kita pun panggil ini sembahyang apa? Sembahyang sebab buat dosa. Nak sedap sikit nama, sembahyang minta ampun. Nak ringkas sikit nama, sembahyang taubat. Memang tak ada hadis sebut solat taubat. Ayat dia tak, memang tak ada solat taubat. Memang betul tak ada. Tapi sembahyang ni sembahyang apa? Sembahyang sunat taubat. Ada hadis dia. Jadi kita ni, mungkin kita, saya pun bukan pandai sangat bahasa Arab. Kalau kita tak berapa pandai baca zahir hadis saja, tak mendalam maksud dia, maka begitulah terjemahan kita jauh daripada maksud yang sebenar. Tak jumpalah kita. Ataupun mungkin kita pun tak rujuk dalam Sunan Sittah, Bukhari, Muslim. Dok rujuk Bukhari, Muslim saja. Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, tak cek. Nah, tentu ada. Jadi kalau keilmuan kita tak berapa, kita jangan kata tak ada. Nah, kita jangan menafikan benda yang kita pun tak pasti. Tapi orang ni dijaja, dia sebut tuan-tuan buat solat sunat taubat ni, ini orang Melayu kita yang buat solat sunat taubat. Boleh dia kata gitu tuan-tuan. Orang Melayu kita yang buat solat sunat taubat ni, orang Arab tak buat. Sahabat-sahabat anda ni orang Arab tak buat. Betul ke? Nah, jadi kita tanya diri kita lah. Kita nilai sendirilah tuan-tuan. Jadi bila kita buat solat sunat taubat ini, istighfar, terampunlah dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dosa kita dengan manusia tidak habis, melainkan kita memohon keampunan, minta maaf daripada dia, ataupun mengembalikan hak dia, barulah Allah mengampunkan dosa kita. Sebab itulah dosa dengan manusia sebaik-baiknya kita cuba elak, tuan-tuan. Dosa dengan Allah bangun malam boleh lagi. Nah, pukul 2, pukul 3 minta ampun dengan Allah, pukul berapa pun boleh. Nah, buat dosa dengan manusia pukul 2 pagi lagi minta maaf, kena ketuk ke dia. Nah, apa mari pagi-pagi, esok tak dan ke? Lama-lama nak marah lama dah. Nah, jadi nak minta ampun dengan manusia ni betapa sukar, betapa payahnya. Dan hubungan dengan manusia ini menghalang kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan manusia yang buruk, hubungan kita menghalang kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurangilah dosa-dosa dengan manusia. Buatlah, mintalah keampunan. Kalau kita buat dengan Allah, insya-Allah. Dengan manusia belum tentu. Cuma bila kita minta ampun, dia tak maaf, kita lepas dah. Aku tak maaf, membuat aku dulu. Nah, tak maaf. Minta 2-3 kali, dia kata tak maaf, itu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana keampunan itu walaupun hak dia bukan mutlak hak dia. Nah, bukan mutlak hak dia.
Walaupun itu hak dia, dia tak bagi, bukan mutlak. Kalau begitu mudah. Orang buat dosa pada kita, aku tak maaf, aku nak mu masuk neraka. Sudah orang ni bertaubat. Nah, aku nak mu masuk neraka, aku malah maaf. Tak boleh gitu. Dia tidak mutlak hak kita. Maka bila kita sentiasa beristighfar itu, minta keampunan daripada Allah, Nabi kata at-taibu minaz-zambi kaman la zambah. Seorang yang bertaubat daripada dosanya seperti tiada dosa, tak ada dosa gitu. Maka kita ni bila bertaubat, bersih hati kita. Maka kita amallah istighfar ini sebanyak-banyaknya. Nak tunggu Ramadan, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Nak tunggu bulan Ramadan, maghfirah tu 10 yang tengah-tengah tu, nak tunggu situ. Dak, kita minta awal-awal lagi. Kita sedar ni minta keampunan daripada Allah sebanyak-banyak. Maka ada seorang itu, baru malam tadi jumpa dia tempat kuliah. Dia kata, ustaz saya ni dah buat habis dah sebanyak 70,000. Dia kata, benarlah ustaz sebut. Dia kata, bila satu masa saya dalam keadaan yang sangat khusyuk, memohon keampunan daripada Allah, dalam pada itu saya rasa datangnya satu nur yang bercahaya, yang membuat hati saya rasa seronok sangat, suka sangat, gembira sangat, tenang sangat. Dia kata, dan bila saya cuba lagi, cuba kemudiannya, sekarang ni tak dapat, sekali tu dia dapat. Maka saya kata itulah satu syamrah ataupun satu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, nak beritahu Allah ni suka. Bukan cahaya itu Allah, bukan. Tetapi nak tunjuk tanda sukanya Allah ni pada kita. Allah bagikan sesuatu ilham untuk dalam amalan kita. InsyaAllah kita dengar azan.
Jadi tuan-tuan, seorang ulama ditanya apakah tanda taubat itu telah diterima oleh Allah. Dia kata ada 4 tanda. Yang pertama, putus hubungannya dengan kawan-kawan yang tidak baik dan bersahabat dengan orang-orang salihin. Bila dia bertaubat tu, bukan nak suruh putuskan silaturrahim, tapi dia mula menjauhkan diri daripada sahabat-sahabat yang mengajak kepada dunia, apatah lagi mengajak kepada maksiat. Ada seorang itu, dia baru pencen ni. Bila baru pencen ni boring lah, tak biasa pergi tempat kerja, pergi lepak kedai mamak ke pagi-pagi lepas subuh. Jadi bila dia start buat istighfar ni, dia kata, ustaz, lepas saya buat ni tak buat apa nak pergi dah, dia kata, kedai mamak ni. Pagi-pagi duduk rumah minum air, rasa tak nak bercampur dah. Kerana kedai-kedai kopi apa semua ni, ada tak kedai kopi hok cakap ketuhanan tu lah? Ada tak? Oh, ada kedai kopi ni, kedai mamak ni, dia semua orang bercakap tentang ketuhanan, tentang akidah, tentang fiqh, tentang tasawuf. Saya nak pergi kedai tu. Kebiasaannya cakap tentang dunia. Bawa seorang ustaz sampai duduk tu, ustaz kata gini, Nabi bersabda, minum cepat-cepat. Ustaz, tak apa, saya minta diri dulu. Ustaz ni di masjid pun nak tazkirah, sini pun nak tazkirah. Tapi cakap orang, mamak tambah hari lagi 2. Jadi kita jauhkan diri daripada sahabat-sahabat yang membawa kita kepada keburukan. Maka bila kita bertaubat itu, dengan sendiri kita rasa tak sedap berkawan dengan dia. Mula nak cari orang yang soleh. Dan yang kedua, menghentikan semua maksiat dan rajin melakukan taat. Dia tinggal dah maksiat dia, rajin melakukan taat. Walaupun kadang-kadang maksiat itu berulang, tetapi bukan tandanya taubat itu tidak diterima. Tetapi kerana lemahnya kita, maka disuruh kita pun pula berulang-ulang memohon keampunan. Bukan bermakna kita mempermainkan, tetapi kerana lemahnya kita. Contohnya bab mata. Hari ni kita tengok aurat orang, esok tengok pula. Sebab kita hidup dengan manusia yang ada yang agama lain. Jadi benda itu kita jadi tengok, kadang-kadang rasa nak tengok sendiri. Jadi berulang. Tidak kata kita ni mempermainkan, tetapi kita kena berulang-ulang memohon keampunan daripada Allah. Jadi ketika itu kita mula sedikit demi sedikit menghentikan maksiat dan rajin melakukan ibadah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang Allah terima taubat. Mungkin dulu payah nak bangun malam. Sejak buat istighfar ni mudah bangun malam. Ada seorang tu, ustaz, saya buat istighfar 500 sehari tak sampai 1000 ustaz suruh. Tapi setiap hari pukul 2 mesti sedar, pukul 2 sedar untuk qiyamul lail. Tidakkah sedar daripada tidur itu satu rahmat Allah yang paling besar sekali. Bermakna Allah pilih kita untuk bangun malam, tidak pilih orang lain, pilih kita untuk bangun malam beribadah pada dia. Jika Allah tak sedarkan kita, sedar subuh, maka kita sama macam orang awam lain. Ataupun jika Allah tak sedar sehingga subuh pun tak sedar, maka sama dengan orang yang tak semayang. Maka maknanya bila sedar pada waktu pukul 2, pukul 3, Allah muliakan kita. Tiba-tiba kita pun tarik selimut. Pukul 3 awal lagi. Kalau bola pukul 3 tak apa. Awal lagi pukul 3 nanti mengantuk. Kalau bola tunggu pukul 12. Pukul 3 tunggu pukul 12. Nak tengok Jerman, tengok Jerman. Tengok orang lain dulu pukul 12. Nak tunggu pukul 3 takut terlepas. Padahal ulangan ada. Qiyamul lail boleh ulangan. Malam tadi boleh buat ulangan esok? Tak boleh. Malam esok pula. Tapi bola boleh buat ulangan, tapi dia boleh tunggu. Tanda kita
Allah terima taubat kita, rajin kita buat taat pada Allah. Dan yang ketiga, hilang rasa kesenangan hati pada dunia dan selalu mengingati akhirat. Bukan kata tinggal terus dunia, jual habis rumah dah. Kecintaan pada dunia itu berkurang, maka lebih pada memikirkan akhirat, mula mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, percaya pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia ini disebut dalam kitab Hikam, manusia ini berbimbang dengan perkara yang Allah beri jaminan pada dia, dan tidak berbimbang dengan perkara yang Allah fardukan pada dia. Bimbang tentang rezeki esok ni macam mana, boleh berapa, tapi tak bimbang hak perkara, sedangkan rezeki itu kita tak kira, kita tak fikir pun Allah bagi esok. Tetapi tak bimbang tentang apa yang Allah suruh pada kita. Jadi manusia itu duk fikir dunia, sehingga duk berbimbang tentang perkara yang Allah jamin, tapi tak berbimbang tentang perkara yang Allah suruh. Jadi ketika kita sudah Allah terima taubat kita, maka kita percaya, yakin pada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan rezeki, berkenaan dengan pahala, berkenaan dengan syurga. Tak payah fikir, tak payah kira, tak payah buat buku log pahala 27 hari ni kali 5, capa esok pula. Buku apa tu? Buku pahala. Tak payah kira, tak payah nak fikir aku ni nak masuk syurga mana ni, nak fikir. Dia fikir apa tu? Syurga mana? Firdaus ke An-Naim? Tak payah fikir. Tak payah fikir. Buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan jaminan Allah yang Allah bagi. Sebut ulang-ulang kali dalam Quran, siapa yang buat amal soleh bagi dia syurga. Banyak dia ulang dalam Al-Quran, dia sebut dalam hadis. Maka yakinlah kita, buatlah ikhlas pada Allah, insya-Allah Allah beri, Allah kita yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jalan tasawuf yang orang takut sangat, jalan tariqah yang orang takut sangat, tarikat, iaitu jalan penyucian rupanya. Yang mana orang jalan ini pertama sekali mereka tempuh, iaitu jalan taubat. Adakah jalan taubat itu jauh daripada sunnah Rasulullah? Adakah jalan taubat yang kita nak tempuh ini perkara bid'ah yang tidak dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat? Tentu sekali tidak. Bahkan inilah amalan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama terdahulu. Maka marilah tuan-tuan kita menempuh jalan ini, kita buatlah amalan itu dengan istiqamah. Moga-moga Allah membersihkan hati kita. Ketika hati itu bersih, datanglah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah satu masa kita dapat mengenalnya dan berpandangan dengannya, insya-Allah, dengan hati kita, insya-Allah. Jadi saya setakat tu dulu untuk malam ni. Sebelum saya tamatkan, ada nak tanya? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada dah. Setakat tu dululah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.